Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang bersama dengan saya. Apa khabar Puan Mahsyah binti Harun? Saudara Rosli Le, apa khabar Li? Selamat malam menemani saya ya. Saudara Anwar Yusof, saudara Syah Ibrahim. Begitu juga saudara Zack Zul. Alhamdulillah, terima kasih kerana menemani saya untuk melabun saudara. Apa khabar saudara Jamaluddin Rohani, saudara Zamari LC, saudara Ramli, itu juga Ros Mishah, Joka Karim, saudara Muhammad Zaki, Nazar, saudara Muhammad Fuad, saudara Mat Spana, saudara Taram Shah Saleh daripada Muar Johor. Apa khabar saudara Taram? Alhamdulillah, kopinya sedap juga saudara. Memang saya minum kopi ya saudara. Saudara Yusuf Awang daripada Tanah Merah hadir lagi katanya. Saudara Amy Danish, saudara Haji Azhar Abdul Manap, saudara Puan Halimah Hashim, saudara Richard Bakri, saudara Airel Awi, saudara Syahar, itu juga saudara Muhammad Ridwan, saudara Jonit Hamzah, saudara Hamid, saudara Yusri Tajri, saudara Syirik Syarani, hadir ya saudara daripada Muazzam Shah. Baik saudara, saya terima banyak kawan-kawan dia kata komplain lama sangat saya melayani teman-teman. Saya kata saya bagilah 2-3 minit dulu untuk melayani teman-teman. Tak layan marah pula nanti saya kata. Ya Puan Asrul Zalil, Puan Nosia Abdullah, Saudara Ma'azri, Saudara Wah Rizal, labun, janji berfakta. Terima kasih Saudara Hamdan Sulaiman dari Kuala Pilah. Itu juga Colin Osman, Saudara Saiful ST, Saudara Ramli, Saudara Lias Patih, dan juga Abdullah Hamid dari Kuantan, saudara Muhammad Nazir Syafi'i, saudara Ali Abdul Latif, Haji Wan Ismail. Apa khabar Tuan Haji? Saudara Rahman, saudara Awang Yusof, Azizul. Baik saudara, seperti biasa saya harus melaporkan apa yang berlaku pada negara kita saudara. Hari ini hari Isnin, tanggal 30 Januari merupakan hari yang ke-1048. Sudah 1048 COVID-19 melanda negara kita saudara. Dan saya melihat dari laporan yang dihantar kepada saya oleh saudara Jamil Idris bersama-sama dengan saudara Rio daripada Universiti Melaya, saya lihat ada peningkatan. Jadi Dr. Zaleha Mustafa, nampak gayanya kena sensing lengan balik lah. Sebab laporannya kemarin dia meningkat daripada 236 kepada 258. Dan semalam dia naik lagi pada 269. Walaupun angka jangkitannya itu meningkat tapi tak banyak mana, iaitu 11, 20 macam itu. Tetapi masih lagi ada nampak peningkatan. Ini menjadikan jumlah sudah pun ke angka 5,36,140 jangkitan. Dr. Zaleha Mustafa selaku Menteri Kesihatan, saya tahu Dr. Zaleha berusaha berhabis-habisan untuk segera memutuskan jaringan ini. Sebab itu beliau juga memohon agar warga kita bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan memutuskan jaringan COVID-19. Caranya, pastikan kita memakai pelitup muka bila kita menaiki kenderaan awam. Sama ada naik teksi, naik bas, naik LRT, MRT, kereta api, ataupun naik Grab, saudara. Begitu juga bila kita berkumpul, ada ramai orang, pastikan kita melakukan penjarakan sosial. Sebab saya nampak semalam ada 9 negeri meningkat. Susut cuma ada 3 negeri. Cuma saya tengok Alhamdulillah Kelantan dia kekal pada angka 1 jangkitan. Dan agak mengembirakan kita apabila saya melihat Perlis dan Labuan sudah kembali sifar. Artinya boleh kita lakukan. Cuma di Selangor lah saudara. Selangor ni ada 110 jangkitan. Sudah naik balik lebih 100. Negeri-negeri lain masih lagi di bawah angka 100. Berusahalah saudara untuk kita memutuskan jaringan COVID-19. Ya saudara. Saya berusaha untuk mempercepatkan supaya pencerahan ini teman-teman tak marah. Bagaimanapun ya saudara Ramli, hai sahabat semua, tolong tap. So dia kata saudara Nur Azli, saudara Nal, saudara Hashim Atan, saudara Ismail Syukur, saudara Nur Samba, Puan Rashidah Ahmad, saudara Sajali Saini, saudara Ismail Manap, Salamah Yusof. Begitu juga dengan saudara Yang Maya, Nur Azila, Cik Long, Rohani Jonet. Saudara, yang saya perlukan daripada anda tak ada lain. Hanyalah like, share dan subscribe. Subscribe itu perlu kerana selepas 30 hari, kalau anda tak subscribe, maka
anda tidak akan dapat notifikasi. Itu caranya dengan teman-teman yang melayari di media sosial ini, saudara. Baik, kita masuk e-commerce. Ini penting, walaupun orang tak suka, saya kena wawarkan juga. Ini berniaga, saudara, berusaha. Jadi teman-teman, kalau ada produk, boleh hubungi saya, tak ada masalah. Anda boleh hubungi melalui Al-Azhar di talian 0113304121 supaya saya boleh mewawarkan produk anda. Al-Azhar berniaga setangi Al-Baqur dan juga minyak wangi daripada tanah Arab, saudara. Kalau tak dapat dengan Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa, dendeng manis Siti Farehah di Lembah Kelang. Kalau teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, jangan lupa Syauqi untuk mendapatkan bekalan buah-buahan murah dan grade-nya terbaik, dan buah-buahan tersebut dihantar ke rumah anda. Akhirnya, Popiah Sira Lady Maria. Jangan lupa, ini makanan kegemaran saya, pedas, rangup dan manis. Hubungi saudara Nizam di talian 019-115-1203. Sedap, saudara. Harganya pun murah. Dan saudara, terima kasih seketika saya melayari e-commerce. Sekarang kita masuk segmen naluri kehidupan. Dalam tempoh 4 minit je, saudara. Bukan lama mana pun, jangan marah. Sebab teman ada kawan-kawan menghantar kiriman. Jadi kita jangan banyak membebel nama-nama teman-teman yang lain. Betul, tapi saya perlu menyantuni juga, ya. Saudara Thomas Tan, how are you Thomas? Saudara Muhammad Fazli, Saudara Mazuki Saad, Saudara Ram Razak, Saudara Osman Abdullah, Aminuddin Mu'arif, Saudara Azmi Zain, Saudara Hamizah Adnan, saudara. Begitu juga Saudara Mamat, Saudara Muhammad Sani. Baik, saudara. Kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini penting untuk dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita, saudara. Kerana daripada Abu Hurairah, ia berkata, baginda Rasulullah SAW bersabda, ada 3 jenis doa yang akan dikabulkan, yang tidak ada keraguan padanya. Iaitu pertama sekali, doa orang yang dizalimi, doa orang yang bermusafir, dan doa orang tua untuk anak-anaknya. Lebih-lebih lagi ibu, saudara. Ini hadis riwayat Tirmizi yang ke-1828. Statusnya adalah hadis hasan. Jadi saudara, terdapat ada tiga golongan di mana Allah beri keistimewaan kepada mereka, di mana doa mereka ini mustajab di sisi Allah SWT. Itu doa orang yang dizalimi. Sebab itu kita jangan menzalimi orang. Kalau kita zalim pada orang, kalau orang berdoa, nanya kita saudara. Allahu Akbar. Kedua, doa orang yang sedang bermusafir. Orang sedang bermusafir, contohnya kalau kita mengerjakan ibadat umrah sepanjang perjalanan. Bila anda berada di tanah suci Mekah, dalam perjalanan, daripada Mekah pergi ke Madinah, sepanjang permusafiran anda, berdoalah. Kerana doa itu adalah doa yang mustajab. Dan yang ketiga adalah doa daripada 2 ibu bapa untuk anak-anaknya. Kerana Muslim dituntut sentiasa berbuat baik dalam pergaulan dan perhubungan dengan anggota masyarakat, termasuk kedua ibu bapa. Jadi elakkanlah hubungan yang buruk dengan orang lain hingga menjadikan penyebab mereka merasakan kita menzalimi mereka. Jadi pastikan kita tidak melakukan sesuatu yang buruk dengan menzalimi orang lain, saudara. Dan bagi orang yang bermusafir, ambillah kesempatan sewaktu dalam pemusafiran itu, kerana itulah waktu mustajab doa sepanjang permusafiran anda, dengan memperbanyakkan doa untuk diri anda dan untuk teman-teman orang lain juga. Ingat saudara, bila kita dalam permusafiran, mungkin ada kalau dari Kuala Lumpur pergi Johor Bahru pun bermusafir. Boleh juga dalam perjalanan itu berdoa. InsyaAllah doa orang yang bermusafir ini adalah antara doa yang mustajab. Dan paling penting saudara, doa bagi ibu bapa. Jadi sebab itu ambillah kesempatan bagi ibu bapa untuk memperbanyakkan doa yang baik-baik untuk anak-anak. Jangan sekali kita menggunakan kata-kata yang buruk pada anak-anak kita, kerana ia juga boleh menjadi doa buat mereka. Dan seharusnya elakkan perkataan-perkataan yang buruk. Alhamdulillah, saya dulu, Allah yang ramah ibu saya, selalu dia kalau dia marah dengan saya, dia kata kamu ni anak bertuah betul. Itu maksudnya dia marah, tapi mulutnya mengatakan anak bertuah. Jadi saudara, kalau saudara punya anak, kalau nak marah pun, marahlah. Kamu ni bertuah sungguh. Fahamlah dia baru kita marah. Itu keadaannya saudara. Bukannya kita membebel dengan muka-muka. Kadang-kadang percakapan itu adalah doa.
Kalau doa, percakapan itu dianggap doa dan disambut oleh Allah SWT, alangkah malangnya bagi anak-anak kita, saudara. Ya? Baik, itulah seketika dalam naluri kehidupan kita dapat dijadikan panduan. Saya menerima kiriman daripada sahabat saya, Tuan Haji Hibil Hassan, dalam mutiara kata. Katanya, bila kita bangun dari tidur, kita tidak sedar bahawa kita sudah pun membuka suatu hadiah istimewa pemberian daripada Allah SWT, iaitu mata kita dan penglihatan. Seindah mana pun ketika matahari mula terbenam, pada akhirnya gelap pasti akan datang setelahnya. Jadi, saudara, bila kita bangun tidur, ingatlah, sentiasalah bersyukur. Bila kita bangun, celik mata, Allah menghadiahkan kita penglihatan. Bersyukurlah, saudara. Dan ingat juga, saudara, walau bagaimanapun terang benderangnya hari senja, tapi bila saja saat mentari berlabuh di ufuk timur, maka di ufuk barat, maka itulah saatnya kegelapan akan menjelma. Terima kasih Cikgu Hibil atas kiriman ini mutiara kata yang saya lihat agak bernilai, yang elok kita santuni bersama, saudara. Kita, bagi saya lain tak ada. Saya tetap mengingatkan teman-teman dan juga pimpinan negara, jangan berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang negara boleh muflis kalau wang negara dibelanjakan tanpa had. Itu saja, saudara. Okey, saudara. Hari ini sudah masuk hari yang ke-56. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan barisan kabinetnya hari ini berada di Singapura, saudara. Mengadakan perbincangan dua hala, mencari kerjasama antara Malaysia dan negara Singapura. Saudara, kita doakanlah apa yang mereka bincangkan itu boleh menghasilkan sesuatu yang lebih baik untuk negara kita, saudara. Dan hari ini adalah hari yang ke-56. Wujudnya kerajaan perpaduan yang berhasrat mahu menangani derita rakyat. Ingat tu, saudara. Dan saya juga perlu mengingatkan anda, tinggal lagi 51 hari kita menanti hadirnya lambaian Ramadan. Kerinduan terasa yang amat sangat. Tinggal 51 hari lagi, saudara. Tak lama, ya. Saudara Chris Delima, saudara Muhammad Anwar, Nur Hayati, saudara Benjo, setiap hari saya dengar celoteh tanpa jemu. Terima kasih, saudara. Jadi, bicara kita malam ini, saudara, tajuknya sandiwara politik belum berakhir. Politik ni macam orang main sandiwara lah. Act 1, Act 2, babak 1, babak 2, babak 3. Kadang-kadang kita yang paling penting, kita nak tahu apa kepentingan yang kita dapat sebagai rakyat biasa. Namun begitu, sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Pak Nazil daripada Perlis, Taman Hari menghantar kiriman. Teruskanlah berkarya Pak Nazil. Saya mendoakan agar Pak Nazil sihat walafiat. Katanya, baru bersua bertanya berita setelah menyepi seperti menghilang. Leraikan dua orang bersengketa sebelum api sengketa menjulang. Jadi Pak Nazil mengharapkan kalau kita melihat ada orang bergaduh, ada orang bersengketa, leraikan sebelum api sengketa itu menjulang, yang akan menghapuskan, ya, menang jadi arang, kalah jadi abu. Itu peribahasa kita, saudara. Tambah Pak Nazir lagi, makan ulam di mamah-mamah, pisang awak dimakan sudah. Jawablah salam secara berhemah, bukan melawak endah tak endah. Ini orang kita ni juga, kadang orang salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jadi bila orang beri salam, hulur tangan, jawablah dengan berhemah, bukan endah tak endah, saudara. Itu keadaannya. Tapi kadang-kadang kita ni, kita lupa, kita lalai. Kita tak tahu perbuatan kita tu kadang-kadang mengecilkan hati teman-teman, saudara. Dan seperti biasa, saya harus memperingatkan anda bahawa mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam mana-mana channel sekalipun, anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Begitu juga tulisan-tulisan yang anda hantar, ya. Secara asas servis, kami akan umbi UMNO desak kembalikan jawatan Datuk Lokman Adam sebagai Majlis Kerja Tinggi. Saya sedang berusaha meminta supaya Yang Berhormat Datuk Seri Presiden dan Majlis Tinggi dapat memikirkan. Sebab kabarnya Biro Disiplin UMNO telah pun membatalkan
pemecatan Datuk Lokman Adam ni dulu. Jadi sepatutnya dikembalikan. Kalau dikembalikan, maka Datuk Lokman Adam ini bolehlah bertanding. Jadi nak pegang balik jawatan pun tak payah pun. Dalam sebulan je lagi, saudara. Biar beliau bertanding. Dan saya mengharapkan kalau boleh, dalam keadaan sekarang, eloklah beliau menawarkan dirinya bertanding jawatan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO. Kita memerlukan seorang ketua pemuda yang jitu, yang bersemangat waja, yang lantang bersuara. Tapi tak tahulah kalau mengikut undang-undang atau perlembagaan UMNO, seseorang itu mesti tunggu selepas 3 tahun. Baru dia boleh megang satu jawatan selepas diri dia dipecat ataupun kalau dia anggap sebagai ahli baru. Sedangkan Datuk Lokman ini beliau menang dulu sebagai ahli Majlis Tinggi UMNO. Dan saya mengharapkan agar Datuk Seri Presiden bersama pimpinan Majlis Tinggi dapat memikirkan persoalan ini. Ya, Datuk Seri Presiden dia tak boleh buat keputusan seorang-seorang diri. Perlu ada dibawa oleh Biro Disiplin saudara. Secara asas servis, kembalikan jawatan Datuk Lokman Adam sebagai ahli Majlis Tinggi UMNO. Bagi saya bukan Majlis Tinggi, Ketua Pemuda. Itu yang terbaik untuk beliau sebab kita sunyi. Pemuda UMNO sekarang ni kita merasakan seolah sepi. Dan yang sesuai Datuk Lokman Adam, dia jadi Ketua Pemuda, sedaplah dia balun semua orang. Itulah harapan saya, saudara. Dan saya mesti mengingatkan anda, dalam live saya ini, prinsipnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kalau tak bersetuju, saya menyarankan Datuk Lokman Adam jadi Ketua Pemuda, tak ada masalah. Saudara? Dan ini adalah pencerahan politik yang sekadar memberi informasi. Itu saja, tak lebih daripada itu, saudara. Jadi matlamatnya adalah untuk kita berbicara tentang politik. Ya, saudara asas servis. Ya, kita kempen lah. Terima kasih, saudara Chris Dalima. Seteja, dia pun bersetuju. Saya merasakan lah, saudara. Kalaulah Datuk Lokman Adam nak bertanding, eloklah bertanding jawatan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Barulah sedap, bergentap. Sebab sebagai Ketua Pemuda, dia harus berani menyelontarkan pandangan secara tidak ada selindung-selindung. Dulu pun, zaman dulu-dulu kalau kita dengar, saya selalu memberi pencerahan. Dulu antara Ketua Pemuda dengan Presiden Parti, kadang-kadang dilihat berbeza pandangan. Sebab itu kita mempunyai pimpinan dalam Pemuda UMNO dulu macam Allahyarham Datuk Harun Idris. Dia membina kekuatan bangsa. Kemudian begitu juga Tan Sri Jaafar Albar yang dikenali sebagai singa UMNO. Kemudian kita ada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Najib, Datuk Seri Zahid. Lepas itu nampak gayanya dia mulalah meraban lah, saudara. Baik, saudara. Cuma kalau saudara menulis dalam ni, saya minta janganlah saudara mencaci, jangan gunakan bahasa-bahasa yang tidak baik, saudara. Gunalah bahasa yang harmonis kerana kita adalah warga bangsa cinta damai. Saudara, cuaca masih tidak menentu, ada hujan, setengah kawasan ada hujan, saya dapat terima laporan daripada Kelantan, hujan. Tapi Jabatan Kaji Cuaca tidak pun menghantar pada saya, tiada kiriman berhubung kedudukan cuaca di seluruh negara. Cuma di sekitar kawasan Negeri Selangor ni nampak gayanya cuaca mendung, saudara. Itu keadaannya. Tapi tidak ada hujan. Kalau cuaca mendung ni pun tak seronok juga. Bagaimanapun, sehingga hari ini, Jabatan Meteorologi Malaysia 3 hari lepas, 4 hari lepas masih lagi menyatakan bahawa sehingga besok hujan masih berterusan. Itu keadaan saya. Bagaimanapun, apa laporan yang saya dapat, bahawa bilangan mangsa banjir di Johor nampak gayanya sudah pun mencatat penurunan. Sekarang ni seramai 2,683 mangsa daripada 758 keluarga masih lagi ditempatkan di 29 pusat pemindahan sementara. Itu setakat jam 12 tengah hari tadi. Jadi menurut Setiausaha Kerajaan Negeri Tan Sri Dr. Azmi Rohani, beliau berkata 2 lagi PPS ditutup, termasuk di Sekolah Kebangsaan Kahang, Batu 28, Keluang dan Balai Raya Kampung Durian Condong di Tangkak, Johor. Menurutnya, bilangan mangsa banjir Johor telah pun menurun pada tengah hari. Walaupun awal pagi tadi ada peningkatannya. Jadi setakat hari ini katanya hanya 29 pusat pemindahan sementara masih beroperasi yang menempatkan mangsa-mangsa banjir di kawasan terjejas. 5 daerah termasuk Segamat, Mersing, Kota Tinggi, Keluang dan Batu Pahat masih lagi terjejas dengan banjir. Malahan katanya di Batu Pahat mencatatkan bilangan mangsa banjir paling ramai, iaitu 952 mangsa daripada 270 keluarga yang masih ditempatkan di 8 pusat pemindahan sementara di daerah tersebut.
Mersing pula mencatatkan jumlah mangsa kedua paling ramai, itu seramai 830 mangsa daripada 243 keluarga. Dan kini mereka berada di 6 pusat pembinaan sementara. Diikuti Kota Tinggi 459 mangsa daripada 120 keluarga, dan 9 PPS di sana. Keluang ada 350 mangsa daripada 97 keluarga, 2 pusat pembinaan sementara, dan Segamat terdapat 92 mangsa daripada 28 keluarga di 4 pusat pembinaan sementara. Itu menurut pada Setiausaha Kerajaan Negeri. Berdasarkan daripada laporan Jabatan Kerja Raya Negeri Johor, Jalan Tanah Abang, iaitu selekoh pertama Abang di laluan 1228 Seksyen 1.0 Mersing, katanya ditutup pada semua kenderaan kerana dinaiki air setinggi 1 meter. Pengguna jalan raya dinasihatkan berhati-hati kerana jalan Sungai Tiram, Ulu Teberau di laluan J08 Seksyen 3.5 turut ditutup kepada semua kenderaan akibat dinaiki air setinggi 12 meter hingga mengakibatkan tanah runtuh di laluan berkenaan. Kedua-dua jalan ini ditutup untuk semua kenderaan. Demikian katanya menerusi siaran media hari ini. Ini di negeri Johor. Negeri lain belum ada kabarnya tentang berhubung banjir, tak nampak lagi saudara. Itulah laporan yang perlu saya berikan, apa yang saya dapat. Sebab ini, media ini adalah untuk sekadar memberi informasi apa yang berlaku pada negara kita. Saya cuba berlaju cepatlah supaya kadang orang marah dengan saya. Semua nak cepat. Ini masalahnya saudara. Segala-galanya nak segera. Jadi akhirnya dapatlah mi segera. Dan sebagaimana saya katakan, hari ini adalah masuk hari yang ke-56. Kerajaan, pimpinan negara yang dipacu oleh kerajaan perpaduan berhasrat untuk menangani derita rakyat. Jadi dalam keadaan begini, saya terima juga kiriman dan perbualan saya dengan sahabat saya, Saudara Ismi Mak Isa dari Perak. Dia hantar kiriman, dia kata betul juga saya kata. Dia kata seelok-eloknya Mr. Rafizi, Menteri Ekonomi, kata kurangkanlah mengeluarkan formula-formula yang kadang-kadang membuat orang marah katanya. Kerana untuk memulihkan ekonomi bukanlah seperti menurunkan berat badan. Betul kata saudara Pini Ismi. Untuk memulihkan ekonomi kita perlu mengikut langkah-langkah menstabilkan politik. Itu paling penting. Yakinkan dunia bahawa kerajaan kita mampu bertahan dan berpeluang tinggi untuk menangani pilihan raya akan datang. Kemudian kita turunkan cukai korporat. Itu permintaan Saudara Ismi. Yakinkan dunia bahawa kerajaan kita mampu bertahan dan berpeluang tinggi untuk menang di E15 nanti. Kemudian tingkatkan FDI, Foreign Direct Investment, tenaga mahir, separuh mahir dan operator mesti disiapkan secepat mungkin. Perkemaskan ekonomi dasar kehidupan rakyat, itu paling penting. Dan paling agak ini diutamakan haruslah kemudahan pinjaman dan geran perniagaan kepada rakyat harus dipikirkan untuk segera diberi. Dan perkemaskan sistem percukaian supaya tiada berlaku keterisan. Paling penting juga hapuskan KKN, korupsi, kronisme dan nepotisme. Jadi dalam keadaan sekarang saudara, kalau ini dapat dilakukan, barulah kita dapat menstabilkan negara kita ini dengan ekonomi dan sebagainya. Dan saya melihat Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi bertungku lumus sebagai Menteri Pembangunan Luar Bandar dan Kemajuan dan bertungku lumus untuk memajukan warga desa dan juga semi-urban. Itu bukan kawasan bandar saudara. Jadi sebab itu Saudara Ismi menasihatkan katanya kepada Saudara Rafizi, jangan sama sekali menawarkan tempat kepada mana-mana pemimpin UMNO yang dipecat daripada parti UMNO. Itu pun satu hal lagi. Sebentar lagi kita akan santuni saudara. Ya, saudara, bagaimana saya katakan, rakyat masih menanti. Masih lagi menanti ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di Singapura. Rakyat masih menanti tentang dasar ekonomi negara. Itu yang paling penting. Saya sahabat malam menyatakan dasar ekonomi era Tun Razak adalah dasar ekonomi sosialisme, iaitu kesamarataan untuk rakyat. Berbeza sikit dengan dasar ekonomi Dr. Mahathir, memanglah nampaknya baju macam-macam, tetapi ia adalah sharing the prosperity ataupun berkongsi kekayaan negara.
Sekarang ni negara dah berhutang 1.5 triliun. Mana ada kayanya lagi? Itu keadaannya. Kita mengharapkan agar Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan kabinetnya dapat merangka satu bentuk dasar ekonomi yang lebih ampuh, yang lebih mantap untuk kesejahteraan rakyat, saudara. Saya perlu menyatakan ini walaupun anda mungkin bosan, tapi perlu saya nyatakan sebab selalu saya menyebut belakang parang kalau diasah hari-hari akhirnya tajam juga. Saudara Shah Hassan dia kata betul. Sekarang ni pun dia kata haluan ekonomi masih dalam keadaan cacah merbah. Memang tidak saya nafikan, saudara. Itu keadaan, saudara. Jadi kita mengharapkan pertama sekali santuni kestabilan politik. Sekarang ni dah selesai dalam UMNO pun saya rasa dah tak ada banyak masalah dah. Segala kupang-kupang tembaga, segala parasit-parasit dah tak ada tu. Mudah untuk kita mencanai hala tuju politik kita. Tetapi yang paling penting, saya kena nyatakan juga, mungkin saudara tak setuju, mungkin pimpinan kerajaan tak bersetuju, saya harus menyuarakan lagi. Segerakanlah agar kumpulan wang simpanan pekerja memikirkan bagaimanakah teman-teman kita yang dalam T20, B40 ataupun M60 yang masih punya simpanan yang agak banyak lagi dalam KWSP, kalau mereka punya simpanan lebih daripada 200,000, fikirkanlah agar mereka diberi kesempatan untuk mengeluarkan wang mereka sendiri. Saya bagi jalan dah. Terpulanglah pada kumpulan wang simpanan pekerja. Saya bagi jalan, saya kata, jadikanlah, katakanlah dalam 30%. Kalau mereka mempunyai simpanan dalam KWSP 200,000, jadikanlah dalam 30%, jadi ada 60,000. Sebagai jaminan. Bukan dikeluarkan wang, tidak. Kumpulan wang simpanan pekerja mengeluarkan surat jaminan kepada mana-mana institusi perbankan agar pencarum ini dapat mengeluarkan mendapat pinjaman, di mana jika mereka tak bayar boleh digunakan 30% daripada wang simpanan mereka itu sebagai jaminan. Saya yakin kalau sebab dividen kumpulan wang simpanan pekerja ini lebih tinggi daripada dividen bank. Itu pandangan saya. Terpulanglah pada pimpinan negara, saya hanya boleh melontarkan pandangan. Nak kita keluarkan, nanti orang kata nanti sampai tua ni tak ada duit. Tapi kalau jadikan jaminan, sampai tua pun masih ada kekal wang itu. Wang itu tak terusik dalam tabung KWSP. Cuma yang perlu dilakukan adalah pembayaran bulanan. Dia dapat, kalau 60,000, 50,000, mereka dapat memulakan penghidupan. Nak meniaga, boleh meniaga. Saudara, kalau berhutang dengan bank, kalau berhutang dengan sewa rumah dan sebagainya, mereka boleh bayar. Itu keadaannya, saudara. Pandangan saya ni bukanlah pakar ekonomi sangat. Tapi saya lihat tadi, kalau tak silap saya, dalam perbincangan awalan yang membawa pada menteri bersama anggota kabinet, ada dibincangkan bagaimana ekonomi negara ini dapat dipertingkatkan kegiatannya dengan kerjasama dua hala antara Malaysia dan Singapura. Dan saya sekali lagi ingin menyarankan sebagaimana apa yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Tengku Razili Hamzah, agar Datuk Seri Anwar Ibrahim segeralah memikirkan untuk meneruskan satu kerjasama ekonomi dengan negara China sebagaimana yang dilakukan oleh Yang Berhormat Tengku Razali, iaitu memasarkan komoditi kita. Hari ini kita punya komoditi yang banyak. Kita masih lagi punya getah yang banyak. Kita masih mempunyai kelapa sawit yang banyak, minyak kelapa sawit, dan termasuklah petrol dan gas, diesel. Kita pengeluaran minyak yang agak banyak. Jadi kalau ada tawaran daripada negara China untuk tempoh 10 tahun akan datang, maka dapatlah distabilkan harga itu, taklah kita takut sangat. Ini bila harga CPO, crude palm oil ni merosot turun. Semalam saya dah bagi tahu, saudara, cuma tinggal 3,600 saja untuk satu tan lebih kurang. Sedangkan sekitar awal tahun dulu ataupun penghujung tahun dulu, harga minyak CPO pasaran dunia 7,600. Setengah dah harganya tu. Cuma yang kita hairankan bila harga pasaran CPO, itu crude palm oil di peringkat pasaran dunia turun, kenapa harga minyak masak negara kita ni masih lagi berkurangan dan harganya masih lagi mahal. Tadi saya tengok juga ada kenyataan daripada Menteri Pengguna, tak silap saya, bukan Menteri Pengguna. Dia mengatakan bahawa dia akan dikitar semula minyak masak. Saya tak setuju. Minyak masak yang dikitar semula ni masih lagi masih menyentuh soal halal haram dan sebagainya.
Kalau kita ambil minyak masak itu daripada restoran-restoran milik tuan punya bukan Islam, apakah minyak itu halal? Kalau di kita semula pun kedudukannya tu. Itu keadaannya. Ya, tak payahlah dipikirkan. Jadi, harga minyak mentah kelapa sawit ni di pasaran dunia murah. Jadi, sepatutnya untuk di negara kita ni dimurahkan lagi. Itu keadaannya, saudara. Apa dia lagi? Apa masalahnya? Itu keadaannya. Tikus pun lalu sana lalu sini. Nak macam mana? Baik, saudara. Saya dah bersentuh tentang soal penyimpan, keperluan simpan pekerja, tentang harga minyak dan sebagainya. Sekarang ni saya dipahamkan. Ini agak menggemparkan, saudara. Saya tak tahu sama sejauh mana benar atau tidak, tapi saya nampak gayanya agak berani dan menggemparkan, iaitu media sosial Sabah Kini. Dan saya nampak tular di beberapa media sosial. Sabah Kini melaporkan, katanya di sebalik ke siasatan daripada Perak Suruhanjaya pencegahan rasuah berhubung dengan isu 92.5 bilion yang masih belum selesai dan masih lagi pihak SPRM menahan dan melakukan siasatan. Tapi kini katanya terdapat satu kroni lain. Ini yang melibatkan pemimpin besar negara juga, saudara. Di mana katanya pemimpin tersebut menggunakan butler ataupun orang tengah. Orang tengah tu tycoon lah, saudara. Katanya dia sedang siasat tycoon tersebut kerana meminta wang pendahuluan sejumlah 15 juta ringgit untuk sesuatu projek. Menurut kata Sabah Kini, sumber SPRM, dia tak boleh kod sesiapa pun. Sebab itu saya walaupun ada nama pemimpin besar itu, saya tak boleh sebut, saudara. Sebab ini belum disahkan oleh SPRM. Katanya bahawa pihak SPRM telah pun menyiasat berhubung dengan orang kanan. Ada 2 orang datuk, saudara, yang terlibat dalam skim pembayaran 15 juta. Siap dia bagi tahu bagaimana wang itu dihantar ke satu apartmen di tingkat bawah. Lepas tu wang 15 juta itu dipindahkan dalam sebuah kereta warna hitam. Itu kononnya untuk belanja politik. It's a political fund. Saya tak tahu. Malahan dia kata dalam siasatan duduk mendedahkan. Terdapat 2 buah beg digunakan untuk mengisi wang sejumlah 15 juta ringgit itu, saudara. Banyaknya, saya kata. Ini yang berlaku dan kita mengharapkan agar Suruhanjaya Pencegahan Rasuah dapat melakukan siasatan secara tuntas. Jangan main-main lagi, jangan oek-oek lagi. Kalau perlu dilakukan penangkapan, tangkaplah. Sebab orang ni orang yang orang ternama juga, saudara. Dan daripada parti politik. Malahan saya difahamkan tular juga, saudara, dalam media sosial. Berhubung dengan bagaimana katanya, saya tak tahu sejauh mana benar atau tidak, tapi itulah yang tular dalam media sosial hari ini, bahawa akaun sebuah parti politik telah pun dibekukan oleh SPRM. Malahan berdari parti itu telah pun di soal siasat. Allah, apa nak jadi negara kita? Jadi buktinya sekarang, saudara, kita akan melihat akan adanya kluster mahkamah yang tak berapa lama lagi, saudara. Jadi saudara Megat Wahid, kalau boleh kerajaan beri pinjaman 15,000 setiap bulan, kerajaan boleh potong dari majikan. Itu juga bolehlah, saudara. Cadangan saudara itu boleh dikemukakan kepada KWSP. Dan bagi saya lah, sebab kita punya sekarang ni segala-galanya di hujung jari, kita boleh masukkan cadangan-cadangan anda kepada Kementerian Kewangan ataupun Kepulauan Wang Simpanan Pekerja, saudara. Ni isu tycoon sebut yang sedang disiasat. Katanya melibatkan projek sampai 450 juta, saudara. Jadi kita berharaplah agar siasatan itu dalam waktu terdekat nanti terdedahlah nanti. Ini laporan bukan daripada saya, ini saya dapat daripada saya membaca, saya terkejut. Ini laporan daripada Sabah Kini. Melibatkan orang ternama, orang besar, saya. Besar tak besar pun kalau kamu dah jadi gunakan awak. Dan katanya media sosial itu, tycoon sebut atau butler sebut, dia bebas masuk ke pejabat waktu orang sebut berkuasa. Boleh masuk ke pejabat, tak ada orang tak, malahan dia juga menjadi macam gatekeeper lah. Siapa nak cari projek, berjumpa.
Ada minta 5%, minta 10%. Ini yang berlaku. Malahan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Sultan Ibrahim dulu. Ia juga melibatkan tokeh-tokeh perjudian. Jadi saya kata apa nak jadi negara kita ni macam ni. Sebab itu kita mengharapkan agar Suruhanjaya Pencegah Rasuah dapat melakukan siasatan secara tuntas. Ini sebab katanya lah orang besar tu mempunyai hubungan rapat lah katanya dengan pihak-pihak yang tertentu yang lakukan siasatan dan sebagainya. Terpulanglah kita tunggu dengan hati terbuka. Saya akan membeli laporan dari masa ke semasa berhubung apa yang dilaporkan oleh Sabah kini, saudara. Tapi saya pun tak boleh, saya rasa lepas ni kuranglah skema ni sebab mungkin skema ni selama ni skema ini dilindungi oleh tycoon-tycoon. Betul saudara, geng S-Rapi. Saya yakin begitu. Saya yakin tak lama lagi mungkinlah masalah skema-skema ni pun dapat diatasi kerana ada orang-orang tertentu. Katanya. Saya tak boleh menuduh saudara. Sebab kita tak ada bukti. Jangan saudara main tuduh-tuduh. Saya harap dan jangan sekali kita menyiarkan berita palsu. Saya tak tahulah apa yang dilaporkan. Itu hanyalah merupakan laporan Sabah kini. Sebab katakan berani Sabah kini ni. Dia sebutkan nama orang itu, dia sebutkan nombor kereta, dia sebutkan jumlah wang, dia sebutkan projek, dia sebutkan pula syarikat yang dapat, syarikat yang tak dapat. Kesannya kerana syarikat tak dapat projek itu membuat bantahan ni membuat laporan kepada SPRM, itulah puncanya, maka siasatan berlaku katanya. Terpulang. Wallahu a'lam bishawab. Tapi katanya bila ada penahanan, tapi tak dengar pula pengumuman daripada pihak Suruhanjaya Pencegah Rasuah berhubung ada tak ada penahanan individu untuk siasatan. Kita dengarlah saya kata. Saya nampak memang Suruhanjaya Pencegah Rasuah sekarang ni memang sibuk. Memang sibuk menjalankan siasatan satu demi satu. Dan kita harap agar siasatan itu benar-benar terlaksana demi lestari negara kita dibersihkan daripada budaya korupsi. Saudara. Cuma hari ini berita harian saya tengok agak menarik juga. Bila saya baca, tugas saya membaca. Dan lepas tu apa yang patut saya ulas, saya beri untuk anda. Saya membaca catatan berita harian berhubung dengan isu pengambilan kos pekerja-pekerja membantu rumah daripada negara Indonesia katanya bertambah mahal. Menurut laporan yang saya dapat, bahawa dipahamkan ada orang tengah yang digelar sebagai calo. Katanya orang tengah ni, ini laporan ini ditulis oleh saudara Suzalina Khalid. Dia mendedahkan khidmat orang tengah atau calo yang digunakan di negara Indonesia bagi mencari mereka yang berminat menjadi pembantu rumah didakwa menyebabkan kos untuk mendapatkan pembantu rumah ataupun amah di negara ini untuk berkhidmat di Malaysia melambung tinggi, malahan mencecah sampai RM30,000 untuk seorang pekerja. Kata Suzalina, difahamkan orang tengah atau calo perlu dibayar antara RM4,000 hingga RM6,000. Kalau di dalam mata wang Indonesia antara 12 hingga 20 juta rupiah. Tinggi. Hanya untuk mengenal pasti, mencari calon-calon untuk dibawa datang ke Malaysia sebagai pembantu rumah ataupun amah, saudara. Demikian bagaimanapun menurut Presiden Pertubuhan Kebangsaan Agensi Pekerja Swasta Malaysia, PIKAP, itu Fiona Lau. Dia berkata perkara itu dimaklumkan dalam sebut harga oleh Agensi Perkhidmatan Domestik Indonesia di Republik berkenaan. Bayaran dirujuk sebagai yuran tajam itu memberi kesan kepada peningkatan kos. Sekarang rupanya nak dapatkan pembantu rumah bukan murah lagi, saudara. Kalau dah sampai RM12,000, RM15,000, tinggilah. Saudara, dulu zaman saya ingat dalam 10 tahun, 15 tahun dulu cuma dalam RM2-3,000 saja sekarang. Kerana pengambilan khidmat seorang pembantu rumah atau PDI memerlukan antara RM9,000 hingga RM13,000 yang dibayar kepada agensi perkhidmatan di peringkat itu baru di negara Indonesia saja, saudara. Belum di sini. Jadi kalau harga bekalan terlalu tinggi, maka tentulah meningkat. Sampai mencecah kepada harga sampai sebaiknya apabila kedua negara bersepakat, katanya ada persetujuan antara dua buah negara ini, maksima untuk pengambilan tenaga pekerja ini RM15,000 saja. Bagi saya tinggilah, saudara. Itulah keadaannya. Pada 24 Januari lalu, Konsul Jeneral Republik Indonesia di Johor Bahru, saudara Sigit Suryantoro Widianto
dilaporkan berkata pihaknya mengesan terdapat agensi pengambilan pembantu rumah di Malaysia mengenakan bayaran antara 20 hingga 30 ribu ringgit untuk seorang. Saya, saudara Mon Syahrir ni kata masih berada dalam mahkamah. Apa cerita tu? Tak apalah saudara yang tu. Saudara Rubidin Pasarat dia kata calung zaman dulu diguna alat untuk tuang minyak. Dia kata Fiona di peringkat agensi tempatan pula kos bersesuaian antara 4,000 hingga 5,000 bergantung jenis perkhidmatan yang diperlukan. Jadi rupanya kita telah pun memeterai sebenarnya perjanjian antara negara Malaysia dengan Indonesia. Bahawa PDI ataupun pembantu pekerja daripada negara Indonesia ini maksimanya kosnya adalah dalam 15,000. Tak lebih daripada itu. Tapi kalau dah 30,000 dah berganda-ganda tu. Dan ini juga akhirnya ia melibatkan sebab semua pekerja mereka ni akan dilatih. Tapi akhirnya kerana mereka calo-calo ini memikirkan soal wang saja, dia tak fikir soal bagaimana nak melatih, budaya bekerja di negara ini, budaya keluarga di sini. Dulu kita menghadapi satu isu politik berhubung dengan pembantu rumah apabila warga dari negara Indonesia yang beragama Islam tapi bekerja di rumah tuan restoran bukan Islam yang menjual barang-barang yang tidak halal. Begitu juga di rumah-rumah keluarga bukan Islam. Tapi nampak gayanya sekarang ini sudah dicapai satu persetujuan untuk mengenal pasti setiap majikan yang memerlukan pembantu rumah tersebut. Kita mendoakan agar segeralah dapat diselesaikan masalah ini. Cuma janganlah sampai 30,000. Letih juga negara kita ni. Dalam keadaan negara kita yang begitu ekonominya masih lagi tidak menentu. Saudara Filiah dia kata kita jangan bergantung harap sangat pada maid. Kerana kita boleh buat sendiri. Jimat duit betul. Tapi orang kita ni kadang-kadang mua. Malas mendakkan pembantu rumah. Itu keadaannya. Kadang-kadang lifestyle kita ni berbeza dengan orang lain. Ada duit sikit, mula nak cari pembantu rumah. Yang pening kepala suami. Itu saudara. Baik. Bagaimana saya katakan tadi, bahawa kabarnya, bahawa ini banyak saudara, akaun sebuah parti politik ada dalam akaunnya ada 3.37 bilion. Kemudian ada lagi pula parti satu lagi tu 700 juta. Ada lagi di Negeri Terengganu 325 juta. Di Kelantan 187 juta. Di Kedah ada 87 juta. Dia 70 juta di Kelantan juga. Begitu juga di Johor ada 134 juta. Parti politik saudara. Bukan UMNO. Yang punya wang begitu banyak. Dari mana datang duit ni? Sebab itu kabarnya bahawa SPRM telah pun membekukan akaun mereka. Wallahu a'lam bisawab. Itu kabarnya. Cuma persoalan kita kalau benar itu berlaku, bagaimana, dari mana sumber wang itu datang? Mungkin juga sebab inilah agaknya, mungkin sebab itulah mereka sekarang berusaha untuk menumbangkan Datuk Seri Zahid Hamidi untuk diganti orang lain agar kerajaan perpaduan ini dapat ditumbangkan. Itu mungkin, saudara. Baik, saudara. Ini isu yang tular. Saya nak kena bercakap juga. Cuma saya selalu bercakap. Jadi kawan-kawan kita yang berada di pejabat Perdana Menteri, pegawai-pegawai, sama ada anda pegawai akhbar, pegawai media, sebelum satu berita nak disiarkan, fikir dulu kesan politik. Kadang-kadang tak perlu pun disiarkan berita itu. Kalau benda itu bukanlah sesuatu yang menggemparkan ataupun sesuatu yang ada kepentingan rakyat. Tapi nampak gaya sekarang ni tular satu cerita lagi apabila tentang perlantikan. Iaitu Puan Nurul Izzah sebagai pembantu kepada penasihat, sebagai penasihat pada Perdana Menteri. Hari ini maka terpaksalah menjawab. Mengikut saya nak baca ni, dia kata beliau hanya diberikan, Nurul Izzah hanya beri feedback kepada PM, bukan ada kuasa pun. Jadi tugas Nurul hanyalah untuk dapatkan maklumat balas daripada rakyat. Tak ada dasar dibuat oleh kerajaan untuk dimaklumkan kepada Perdana Menteri. Itu tugasnya kata daripada sumber daripada pejabat Dr. Seri Anwar Ibrahim. Cuma saya katakan bila dah keadaan begini, akhirnya boleh menjadikan isu politik. Sepatutnya tak, at the first place, untuk awalan tak sepatutnya berita itu disiarkan. Saya rasa lah kalau saya duduk kat pejabat Perdana Menteri, saya buang pegawai tu.
Tak sepatutnya. Berita yang tak ada kena-mengena, yang tak ada kepentingan. Dia sebab pelantikan itu, betul kalau betul lah pelantikan. Tapi apa manfaat untuk rakyat? Dan apakah dibayar? Saya difahamkan tiada bayaran. Pro bono. Jawatannya. Memang macam malam tadi. Seperti mana kata Datuk Lokman Adam. Kehadiran Nurul Izzah hanyalah sebagai penasihat. Sebab ini perangai orang kita juga, saudara. Pegawai kita ni kadang-kadang menteri pun. Bila Perdana Menteri itu mereka takut nak beri nasihat. Jadi akhirnya pemimpin tertinggi jadi sepi sunyi. Bak kata ini peribahasa ini Confucius, dia kata lagi tinggi kamu berada di atas semakin sunyi kamu. Dan lagi tinggi kamu berada di pucuk semakin kuat angin yang menerpa. Itu gambarannya. Jadi mungkin pelantikan Nurul Izzah ini adalah untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapatkan feedback ataupun pandangan ataupun nasihat yang ikhlas. Sebab zaman Datuk Seri Najib dulu, saya dulu dah tegur. Bila Datuk Seri Najib tanya macam mana? Okey sir. Perkataan okey sir. Pegawai selalu, saya minta maaf sir, bahasa ni kasar sikit. Pegawai kadang pegang telur je. Bila Perdana Menteri tanya, yes sir, okey sir. Jadi pemimpin negara kita tidak mendapat feedback yang jelas. Mungkin sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim melantik Nurul sebagai penasihat yang akan menghayati segala keluh kesah rakyat dan ialah anak dengan bapa. Kalau tak bersetuju pun bolehlah dia bercakap. Kalau macam anak saya ke, papa, yang ni tak betul ni pa. Anak dengan bapa mudah. Tapi kalau pegawai berani kena cakap. Tambah-tambah lagi menyentuh soal ekonomi negara. Ini masalah yang saya lihat mungkin. Sebab itu dia punya pun bukan jawatan itu berbayar gaji. Cuma bila sebut aja lantik anak, orang pun mulalah tibai, kronisma, nepotisma. Sedangkan mereka dalam parti yang lain tu dulu, waktu dalam pimpinan kerajaan Tan Sri Muhyiddin dulu, lantik sebagai duta. Tak bekerja pun, gaji berpuluh ribu, boleh kita diam. Bukan? Jadi pejabat Perdana Menteri berapa ramai penasihat, semua berbayar gaji. Yang ini pro bono, tak ada gaji. Cuma yang saya katakan silapnya adalah pegawai-pegawai PMO. Kenapa benda begini disebarkan beritanya? Bukanlah kita nak melindungi, tidak. Tapi tak ada sepatutnya berita-berita yang bagi saya tak ada. Tapi dari segi politik ada news value. Saya lihat sendiri bagaimana macam anak menteri besar, anak Timbalan Menteri Besar Kelantan, dilantik jadi pegawai kanan di Perbadan Kemajuan Ekonomi Negeri Kelantan. Saudara. Dan sekarang ni, mereka sekarang ni tengah menyerang Datuk Nurul Izzah ni. Saya bukanlah pro sangat, saya tidak. Cuma saya katakan, puncanya daripada PMO. Benda yang tak perlu disiarkan, you siarkan. Benda bukan ada bayaran. Jawatan itu bukanlah jawatan eksekutif, yang boleh panggil orang ini, tidak. Dia sekadar penasihat kepada Perdana Menteri. Mungkin nak tekankan, mana kalau datang ke pejabat tu, orang tak boleh lah. Yalah, anak beranak dia lah, dia punya suka lah nak datang ke pejabat bapak dia. Tapi masalahnya kenapa perlu diwawarkan cerita itu? Ini persoalannya. Dan saya melihat, saya dapat terima kiriman kawan. Ini saya cakap saudara, ini saya tak mau bercakap lah tentang apa berlaku di Kelantan, apa berlaku di Terengganu, anak menteri besar, anak Timbalan Menteri Besar, menjawab jawatan itu, jawatan ini. Tak payahlah. Jadi korang kata nanti kita orang lain buat, kita buat begini. Tidak. Tapi saya ingin menjawab hantaran seorang pelayar. Dia petang tadi dia telefon saya, pernah dia hantar. Dia minta supaya saya beri pencerahan dan penjelasan. Di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengatakan dalam pemerintahannya, beliau tidak akan mengamalkan kronisma. Tidak ada nepotisme. Dan tidak ada korupsi. Namun, beliau telah melantik anaknya Nurul Izzah sebagai penasihat ekonomi beliau tanpa apa-apa bayaran. Dia minta pencerahan. Saya nak jelaskan. Apa yang kita tentang kronisme atau nepotisme ini adalah pelantikan jawatan anak beranak untuk mengaut harta rakyat. Ini yang kita tentang. Kalau Nurul Izzah itu dilantik sebagai chairman Tenaga Nasional, mengkayakan keluarganya, memang kita balon habis-habisan saja. Ataupun Nurul Izzah dilantik sebagai pengurusi bank negara. Itu bolehlah kita katakan kronisme atau nepotisme. Ini tak ada. Yang kita tentang KKN, saya bersetuju. Saya tengok tadi ada kenyataan media daripada Ketua Pembangkang. Malahan Tan Sri Muhyiddin pun minta Datuk Seri Anwar Ibrahim
tarik balik pelantikan Anwar Nurul Idah. Pelantikan apa benda? Kalau pelantikan itu dibuat, yang ada disediakan kenderaan, yang disediakan pejabat, yang disediakan kaki tangan, macam mana yang berada dalam kerajaan terdahulu, itu bolehlah. Ini kalau pro bono ni saya kata tak ada apa-apa. Hanya sukarela. Iyalah, dia pun tak ada kerja. Dah kalah dia jadi ahli parlimen Matampau. Tolonglah bapak dia. Itu saja, cuma dijadikan political issue. Bak kata saudara Lokman semalam, saya setuju pandangan Datuk Lokman Adam. Dia kata paling tidak anak boleh nasihat bapak. Orang lain tak berani nak nasihat. Siapa berani nak nasihat? Tambah pula dengan Datuk Anwar Ibrahim. Kau bagi. Jadi, kalau ketua pengarah ataupun ketua susu pembendaraan ataupun menteri, Datuk Seri, yang ini tak betul Datuk Seri, kita kena buat begini. Berani ke dia orang? Budaya di negara kita ni, pegawai kerajaan ni mana berani bercakap yang benar? Itu yang rosak negara kita ni. Tetapi, kalau anak tegur, Papa, yang ni tak betul Papa. Ini saya dapat laporan ni. Di Pulau Pinang jadi begini. Di Johor jadi begini. Macam mana Papa punya dasar begini? Anak boleh tegur. Dan tak ada apa-apa anak dengan bapa. Paling tidak dia akan mendapat feedback yang ikhlas. This is the most important. Kebanyakannya kadang-kadang bagi feedback ni yang mengampu. No problem Datuk Seri. Di Kelantan kita boleh menang. No problem Datuk Seri. Apa yang Datuk Seri cakap itu orang semua suka. Sedangkan dia tak akan berani menyatakan. Saudara Atin, memanglah terbaik Datuk mengulas lantikan Nur Izzah. Ini saya saudara Atin Atan, saya menjelaskan sebab pertama sekali, jawatan itu adalah jawatan yang bersifat bono. Tak ada gaji. Yang kedua, bukan jawatan bercorak eksekutif. Kalau eksekutif, memang kita tentang habis-habisan. Ya memang saya faham sangat. Sebab saya adalah antara orangnya yang bersama dengan Presiden UMNO. Kita menentang KKN. Korupsi, kronisme, nepotisme. Dari dulu lagi kita akan menentang. Kita tak mahu adanya budaya ini. Sudah lihatlah siapa yang kaya-kaya. Anak beranak. Anak beranak, kaya-kaya. Menantu, kaya-kaya. Dapat projek itu, projek ini. Ini Prodono. Ini menasihat bapa. Papa, you nak buat ferry daripada Pulau Pinang. Ni dah ada 2 jambatan. Buat apa nak buat? Tentu dia berani bercakap. Sebab dia akan mendengar apa keluhan rakyat Pulau Pinang. Dia akan mendengar juga apa cerita orang miskin di luar bandar, keperluannya, dan tidak ada kepentingan. Jadi, kalau ini jadikan isu politik, bagi saya murah sangatlah saudara. It's too cheap become a political issue. Saya nak menjelaskan begini, bagi saya lah, ini bukan part and parcel of the nepotisme. Saudara, anak saya suruh saya pelan-pelan, dia kata, memang naik darah saya, sebab kalau orang tak faham. Saya nak menjelaskan. Walaupun mereka mencari isu. Saya tak nafikan. Saudara Aziza, saya tak nafikan. Apa pun negara kita ni memang pakar. Di Malaysia ni bab untuk menyebarkan gosip nombor 1. Dan saya melihat sekarang saudara, warga orang politik ni, saudara, mereka cukup suka dengan gosip, mengalahkan artis saudara. Sebab itu saya kata ni, ini sandiwara apa lagi dia mainkan? Apa lagi nak mainkan? Tambah-tambah lagi kita akan menghadapi pilihan raya negeri, 6 negeri yang akan nak jadikan isu politik. Datuk Seri Anwar Ibrahim kata tak mahu nepotisme, tapi lantik anak dia sebagai penasihat ekonomi. Kita tanya pada mereka, berapa bayar gaji? Apakah sebagai penasihat ekonomi itu, dia akan mendapat laba yang besar? Apakah projek-projek itu akan dipunggah untuk keluarganya? Saya tak mau sebutlah keluarga siapa yang dapat berbilion-bilion. Saya tak mau sentuh. Itu tak baik. Itu antara mereka dengan Allah SWT. Itu sedekah. Kan? Itu boleh kita anggap sedekah. Mereka berbilion-bilion. Ini anak dengan papa sedekah apa benda? Cuma yang kita rasakan bahawa dia boleh menegur bapaknya kalau ada berlaku kesilapan. Dasar-dasar luar. Dan dia juga mantan ahli parlimen. Itu saja penjelasan saya, saudara. Nak cakap lebih-lebih dia orang marah. Cuma yang seronoknya hari ni saya mendengar pula. Ini lagi seronok. Ini dia kata sandiwara apa pula. Bila sahabat saya, bukan jauh pun, saya rapat dulu masa dia sebagai ahli pemuda, belum bergelar ahli parlimen, belum bergelar timbalan menteri. Saya rapat, tapi dah jadi menteri ni, saya menjauhkan diri. Sebab kadang-kadang orang ni bila jadi menteri dia sombong. Nak jumpa pun susah. Macam saya kata selalu, bila mereka tidak jadi menteri, kita telefon saya sekejap je angkat. Tapi kalau dah dapat jadi susah politik pada menteri, dapat jawatan sebagai ahli parlimen, ahli luar negeri,
jadi exco, jadi timbalan menteri, jadi menteri. Susah nak jumpa. Tak apalah, itu bukan masanya. Cuma sahabat saya ni, Saudara Zahidi. Beliau adalah bertanding di Padang Besar yang telah pun disingkirkan. Yang memang pun melanggar ketetapan parti. Bertanding atas tiket bebas ke apa ke, itu hal anda. Tapi definitely, pastinya beliau disingkirkan daripada parti UMNO. Cuma bila saya tengok kenyataan dia hari ini, kenyataannya mengatakan bahawa dia akan menyertai parti PKR, Parti Keadilan, bersama dengan 100 orang. Seronoknya saya tengok. Sebab inilah orang yang dulu, bila Datuk Seri Zahid bersetuju mewujudkan kerajaan perpaduan, dulu kata no Anwar. Dulu kata no DAP. Sekarang kamu nak masuk parti tu. Apa punya orang lah korang ni? What type of sandiwara you are talking about? Saya heran. Dia kata bahawa 100 orang pengikut dia di Padang Besar akan menyertai parti PKR. Habis parti PKR siapa yang pimpin? Siapa yang pimpin Parti Keadilan? Bukankah Datuk Seri Anwar Ibrahim? Saya kata, tidak, itulah ditibai Datuk Seri Zahid. Zahid Hamidi bercakap tak betul, membohong, kata no Anwar, no DAP, no PBM, tak cerita lah saudara. Sekarang, saya akan menyertai parti PKR bersama dengan 100 orang. Dan bila saya tanyakan teman-teman saya dalam PKR, tak ada pun permohonan. Apa sandiwara dia nak main? Begitu juga ni, Mat Mata Sepit ni, Khairi. Saya akan memikirkan dalam musim pilihan raya negeri nanti di Selangor. Mungkin I will make a comeback. Betul ada pula cerita akan masuk keadilan. Hei, kau balon Zahid Hamidi bagai nak rak. Siang hari, siang malam. Sekarang ni bila kamu dipecat, mula terhegeh-hegeh. Mahu menyertai Parti Keadilan. What type of people you are? Sebab itu saya kata, orang politik ni lebih buruk perangainya. Cakap tak semua bikin. Saudara. Nah, bila kita pecat saja, bila dipecat ke UMNO, tak pasal-pasal orang luar bercakap. Yang saya gelak sangat, saudara, orang daripada parti lebay-lebay ni. Saudara jangan marah dengan saya. Ini kenyataan. Sedangkan mereka memecat Takiri di Terengganu. Ada UMNO bising. Malah bila Takiri nak baik dengan UMNO, kita tak ada masalah. Kemudian begitu ingat dengan ini, ahli Parlimen Tumpat dulu, Datuk Cik Lah. Dia pecat. Berapa ramai orang pecat? Kita tak ada bising. Tapi bila berlaku pemenjatan dalam UMNO, bila UMNO melakukan pembersihan oleh Datuk Zahid Hamidi, bagai nak rak satu dunia, seolah-olah besok tiada hari lagi dalam politik. Seolah-olah dunia ni kiamat lah, macam nak kiamat. Zahid tak betul, itu tak kena, ini tak kena, zalim lah sebagainya. Sedangkan, saudara, sebelum ini, diorang lah yang bercakap macam-macam. Malahan saya bercakap terus terang, saya bersetuju. Pemecatan apa yang berlaku, penggantungan terhadap parasit yang ada dalam UMNO ni, bukan 5-6 orang tu saja saya. Saya ada 5-6 nama lagi yang saya nak cadangkan. Malahan saya tiap-tiap malam bercakap. Datuk Seri Presiden ni, dia punya dadanya berapa ekar besar. Sebab saya nak bawa tape, nak ukur. Asyik berlapang dada saja. Jadi sekarang ni, banyak pula yang bersetuju dengan saya. Tetapi sekarang ni, bila dah dipecat, salah Zahid Hamidi pula dah. Bila saya bersetuju, saya pula membodek Zahid Hamidi. Bila masa saya bodek Zahid Hamidi? Kalau tak betul, saya palu. Bila masa saya nak bodek Anwar Ibrahim? Saya dengarlah, saya tanya apa dasar ekonominya. Tapi bila dia melantik anak dia sebagai penasihat dia, apa masalahnya? Tokoh besar pun kadang-kadang tancung dan lantik anak dia sebagai penasihat dia. Tokoh-tokoh besar. Genting anak dia pula jadi CEO dan sebagainya. Apa kita nak merepek, nak marah sangat? Itu keadaannya. Sudah. Secara Abroy, dia kata, sudahlah kaki ampu. Apa yang saya mengampu? Apa saya dapat? Ini masalahnya. Kadang-kadang, saudara, bila kita bercakap yang benar, maka orang akan melihat bahawa, macam-macam lah orang kata. Kaki pengampu lah, sebagainya. Saya dari dulu lagi, saya tak pernah menyentuh Datuk Seri Anwar Ibrahim secara peribadi. Sebab saya tahu beliau mempunyai agenda. Tapi bila orang mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim mengkhianati, cakap-cakapnya berhubung dengan menentang kronisme, korupsi dan nepotisme. Saudara, ini soal pelantikan Nur Izzah ni bukan nepotisme. Kalau yang dikatakan nepotisme, yang kita tentang apabila harta negara dibalun habis-habisan. Projek negara. Ini diorang nak kebas sesama diorang tu boleh. Inilah kalanya. Jadi pada teman-teman, sebelum anda termakan dengan omelan politik mereka itu,
Bersabar saudara, tenang dulu fikiran, berfikir. Ya. Ini kadang-kadang orang politik ni memang pakar lah. Melakukan omelan demi omelan. Mengomel tak menentu. Jadi bagi saya lah, kita ni kenapa tidak? Kita adakan pemikiran kita yang terbuka, kita tengok satu isu itu. Cuma sekali lagi saya katakan, dalam isu Nurul Izzah ini, saya menyalahkan pegawai di PMO yang tidak mengawal penerbitan berita yang tak sepatutnya. Tak ada keberuntungan apa-apa untuk rakyat. Nak dia war-warkan. Buat apa? Biarlah anak beranak, nak sihat. Walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim melantik, untuk apa diwawarkan? Melainkan diumumkan Datuk Nurul Izzah menjadi pengurusi kumpulan Wan Sembilan Pekerja. Itu lain, saudara. Baru kita marah dia, baru kita bantai dia. Apa punya nepotismanya. Ya, sebelum darah saya naik lagi nak menjawab, kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.